Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang dikasihi, yang berusaha Tuan Haji Syahimi Syari, yang merupakan pengurusi perhubungan Angkasa Negeri Perlis, Barisan Jawatankuasa Perhubungan Angkasa Negeri Perlis, dan semua yang ada pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyaklah kerana jemput saya untuk hadir di dalam majlis ini. Dahulu bila sebut angkasa ni, kita ingat kepada Profesor Diraja, Pak Ku kita, Pak Engku. Semoga Allah rahmati dia. Saya jumpa dia masa kali pertama menjadi mufti dulu. Dia datang ke pejabat saya di Perlis, dan kemudian baru-baru ni pun ada saya cakap hal ni, itu dia bagi satu buku kepada saya, itu Perangai Bergantung pada Diri Sendiri. Jadi dia bagi buku itu. Dia kata setiap tahun dia akan baca paling kurang sekali bagi habis buku. Saya tak tahu orang Angkasa baca ke tak. Buku tu ialah tulisan Za'bah. Perangai Bergantung pada Diri Sendiri. Buku tu pada zaman ia ditulis, pada zamannya dia antara buku yang diharamkan di negeri Perak oleh Sultan Perak di atas gesaan daripada orang-orang agama di negeri Perak. Zaman itulah. Dan apabila dia hadiah, saya tengok buku tu yang dia dicetak oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Tapi dia ada kata-kata, tadi saya bawa, saya lupa nak bawa turun sekali. Tapi ada kata-kata masa cetakan Dewan Bahasa yang awal itu, ada kata-kata Za'bah yang diletak. Za'bah cerita tentang orang Melayu ni gagal untuk bergantung pada diri sendiri. Antara yang tak bersentuh ialah orang Melayu ni kalau nak belajar pun, orang tak bantu dia tak boleh. Nak berniaga pun macam tu. Sampai mati pun dia mengharapkan sedekah qul huwallahu ahad. Maksudnya betapa tidak diajar untuk bergantung pada diri sendiri. Itu kritikan Za'bah. Za'bah kata Tuhan tidak pernah menyuruh untuk kita mengharapkan orang lain, sehingga mati pun mengharapkan qul huwallahu ahad. Lebih kurang begitulah ayat Za'bah. Dan saya tengok very interesting, sangat penting, menarik, kerana Za'bah menyentuh hal-hal seperti itu dan dia mengkritik orang-orang Melayu kerana gagal untuk bergantung pada diri sendiri. Dalam bahagian buku tu juga, baru-baru ni siapa boleh tengok, beliau anjurkan seminar pemikiran Za'bah, dia minta saya bentar. Tapi saya nak sentuh sikit, boleh tengok dalam program tu, tapi saya nak sentuh sikit yang Za'bah sebut. Za'bah kata kita terlalu menyempitkan definisi yang dikatakan mungkar itu. Dia seru ma'ruf, amar ma'ruf, nahi mungkar, mungkar itu. Mungkar tu kadang-kadang dilihat kepada benda-benda agama yang orang nampak orang minum arak, berzina. Dia mungkar. Tetapi kita tidak lihat pada nilai-nilai lain yang buruk yang ada dalam masyarakat kita. Termasuknya nilai-nilai yang mana penipu, khianat, tidak amanah. Ini tak ditekankan, kata Za'bah. Mengaji agama ni yang tu je dia fikir, dia tak fikir yang ni. Bila sebut ma'ruf, dia hanya fikir tentang semayang, puasa, semua ni betul, kata Za'bah. Tapi dia tak bergantung pada diri sendiri, mampu untuk bekerja. Sehingga Za'bah mengkritik Syed Syekh Al-Hadi yang ada di Pulau Pinang ni. Mereka sealiran sebenarnya, tapi dia apabila dia merasakan Syekh Al-Hadi terlalu mengkritik penjajah. Dia cerita tahun 20-an. Kata Za'bah, kita kena kritik orang Melayu. Kerana orang Melayu,
Karena sikap kita lah menyebabkan orang lain boleh menindas kita. Itu cerita, Za'bah cerita lama, 100 tahun lepas lah hampir. Tak mau bergantung pada diri sendiri, mudah dimakan oleh orang lain. Banyak ciri-ciri yang Za'bah cerita. Bukan saya nak cerita tentang Za'bah. Saya sebelum nak pergi pada tajuk ni, saya nak sentuh sikit hal ini. Kerana ia membabitkan soal bagaimana kita untuk menjadi satu umat yang kuat. Nabi SAW, kita cakap di kalangan orang-orang yang hidup dengan koperasi. Dan ini pun satu syukur yang besar dalam diri kita. Saya tengok ada orang muda, ada orang tua-tua. Saya pun akan jadi tua juga pada benda ni. Cuma saya nak sebut, bila ada koperasi ni baguslah. Dia kooperasi kan. Kita ni cooperate. So kita ni bekerjasama. Pada usia yang sebahagiannya mungkin bukanlah kata tua tapi lama sikit. Kan? Ada ruang Allah bagi, boleh lagi walaupun dah tak kerja pejabat, ada aktiviti. Ni pun patut nikmat yang kita syukur. Ada orang kadang-kadang sampai satu peringkat umur bangun tidur tak tahu nak buat apa. Tapi Allah bagi ruang untuk kita berkhidmat dan melakukan sesuatu. Dan sebenarnya yang tak tahu apa-apa pun ada, tapi dia tak cari kan. Hidup ni sentiasa ada. Tapi ini adalah ruang yang ada untuk kita melakukan sesuatu. Muda, sikit saya nak sentuh hal ni. Muda, banyak impian kita. Walaupun sebenarnya impian orang muda dan orang tua sama. Impian kita ni sama. Cuma cara kita impi itu berbeza. Impian kita yang kemuncak ialah masuk syurga. Itulah impian kita. Selagi kita tak sampai kepada cita-cita itu, kita tidak boleh berhenti bermimpi. Kerana semua yang kita ada di dunia ini makin hari makin hilang daripada kita. Bersama dengan perginya usia, bersama juga dengan perginya nikmat demi nikmat. Allah itu mengingatkan kita tentang hal ini. Bila kita rasa lebih sakit, makan tak sedap dah macam dulu, berjalan tak laju macam dulu, dia mengingatkan kita. Semua kita kalau boleh nak kembali pada yang muda itu. Tapi bukan tak ada harapan, memang ada harapan. Tempat dia di syurga. Semua kita kalau boleh nak makan yang sedap. Lidah ada, lidah dulu juga, tapi rasa dah tak ada. Rasa dah. Mengingatkan kita, tak apa, aku ada makan di syurga. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan dengan itu sentiasa mengingatkan kita untuk kita buatlah sesuatu pada akhir-akhir usia kita ini yang bermanfaat, yang boleh kita bawa bekal balik pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan. Saya ingatkan diri saya lah, kita juga semua. Saya nak sentuh satu hal sebelum pergi kepada khianat. Khianat kepada amanah. Saya ingat hari itu macam ada perkataan rasuah, tapi tak ada, mungkin saya terlepas pandang kot. Tapi saya nak sentuh, Nabi melihat, Nabi suka ni orang yang bantu-membantu antara satu sama lain, walaupun dia bantu geng dia saja. Islam, dia anti kepada racism, anti kepada perkauman. Tapi perkauman yang Islam anti itu macam mana? Yang mana menolong kaum kita sehingga menzalimi kaum yang lain. Itu Islam anti. Tapi kalau kita ada duit banyak, kita asyik tolong adik-beradik kita je, Islam tak marah. Pasal duit tu duit kita. Yang salahnya kalau duit kerajaan, kita duk tolong adik-beradik kita saja. Itu salah lah. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW kata, Innal ash'ariyin idza armalu fil ghazw aw qalla ta'amu 'iyalihim bil madinati jama'u ma kana 'indahum fi thawbin wahid thumma iqtasamu bainahum fi ina'in wahid bisawiyah
Fahum minni wa ana minhum. Nabi kata sesungguhnya Al-Asy'ariyin. Al-Asy'ari ni kabilah Al-Asy'ariyin. Ni kabilah daripada Yaman. Abu Hasan Al-Sy'ari, orang Melayu lala ni duk sebut tu, dia nasab pada tu lah. Kita dalam sahabat kita ada Abu Musa Al-Asy'ari. Al-Asy'ari ni kabilah daripada Yaman. Nabi kata innal asy'ariyin idza armalu bil ghazwi fil ghazwi. Asy'ari ni apabila makanan mereka kurang dalam, atau apabila mereka keputusan ataupun masalah, nampak? Au qalla ta'amu iyalihim bil Madinah, apabila mereka pergi perang ataupun mereka susah dalam perang atau kurang makanan di Madinah, jama'u makana indahum fi thawbin wahid. Mereka akan himpunkan semua yang ada di kalangan mereka ni, bubuh dalam satu kain. Ada apa? Cupak bubuh. Yang ni 2 cupak bubuh. Yang ni ada apa? Setengah cupak. Bubuh dalam satu tempat. Summa qatasamu bainahum fi ina'in wahid bisawiyah. Kemudian mereka bahagi-bahagikan semua hak mereka kumpul tu dalam satu bekas dengan sama rata. Tadi kau ni boleh lebih sikit, kau ni boleh kurang sikit. Bubuh dalam satu kain, bagi-bagi sama. Nabi ulah apa? Nabi kata fahum minni wa ana minhum. Aku daripada mereka, mereka daripada aku. Aku support benda ni. Aku suka. Nabi suka. Sebab apa? Dia tak ada ambil harta benda orang. Sebab tu kita kalau nak tolong adik-beradik kita tak ada masalah. Dia beza amanah dengan tak amanah ni. Kalau membabitkan harta orang, kita uruskan menurut kepentingan kita, kita khianat amanah. Tapi kalau harta kita uruskan menurut kepentingan kita, tak khianatlah amanah. Syarikat kita, ada 2 orang yang layak untuk pegang jawatan tu. Seorang anak kita, seorang pegawai pekerja biasa. Anak kita kurang sikit pada pegawai, kita bagi ke anak kita. Kita tak khianat apa? Pasal apa? Syarikat kita. Syarikat kita, belanja kita, kawan tu pun kerja dengan kita. Kita lantik siapa-siapa kita mau, syarikat kita. Tapi masalahnya kalau syarikat tu kerajaan punya. Oh, syarikat tu orang lain punya. Ataupun badan tu kerajaan yang punya. Kita pilih anak kita, kita khianat. Sebab kita tidak hukum dengan cara yang menurut yang berhak. Menurut yang berhak. Ini sebab itu rasuah-rasuah ni umpamanya dia membabitkan pemberi, penerima yang mempunyai kaitan yang diberi untuk suatu galakan, tindakan atau tidak bertindak untuk yang membabitkan jawatan awam untuk kepentingan diri dia. Sedangkan jawatan itu rasmi. Bukan anak kita di rumah, isteri kita. Kita mula tak mau bagi benda tu. Isteri kita duk minta nak beli. Dia pujuk kita. Kita balik. Dia masak sedap-sedap. Dia hidang elok-elok. Abang boleh lah, belilah gelang tu. Contohnya kan. Dia tahu berapa gelang lah hang ni. Kau tengok tak pakai pun. Katakanlah kan. Dia duduk tunjuk kita. Lah kali. Dia masak, dia pandai pun. Kita pun beli ke dia. Tak boleh orang kata, hang ni makan rasuah. Tak boleh. Sebab harta tu kita punya. Harta tu kita punya. Yang tak boleh lah kalau harta tu orang punya. Anak kita pujuk kita, abah, projek tu bagi ya kat saya. Projek tu kita pegang hak awam punya. Ataupun syarikat orang lain punya. Maka itu rasuah. Itu adalah khianat. Saya akan buka sisi perbincangan sekejap lagi. Yang ni saya nak warm up je lah kan. Dan Nabi SAW sensitif hal ini. Kita nak beza hal. Pemberian-pemberian yang mana menyebabkan orang boleh berubah keputusan. Kita duduk dalam kerajaan ni. Sekejap lagi saya nak pergi pada kerajaan, saya nak cakap nas ni dulu. Bukan kerajaan sajalah. Zaman Nabi tu
Nabi hantar orang pergi kutip zakat semua. Mai-mai kawan yang balik tu, dia kata, hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Yang ni hak zakatnya, ni hak yang ni depa bagi hadiah kat aku. Nabi SAW kata, Nabi kata, fahalla jalasa fi baiti abihi atau baiti ummihi falyanzur hal yuhda ilai. Nabi kata, hal yuhda lahu am la. Nabi kata, pi balik duduk rumah mak pak dah. Kita nak tengok, suruh dia tengok. Orang bagi hadiah ke tak? Ke dia. Orang bagi hadiah tu kena jawatan tu. Tu nak kena tengok jawatan ni. Kalau kita cikgu ni anak murid sayang. Pi pasal malam, cikgu! Dia panggil kita. Noh cikgu ni, demikian ni saya nak bagi kat cikgu. Kita tak boleh kata dia rasuah kat kita. Kerana dia bukan bagi kerana kita makin ketah dia pun. Habis dah kita dengan cikgu dengan dia tu. Tak ada kepentingan dah. Sama jugalah orang kerja-kerja. Kita, kawan kita pegawai kerajaan, kawan bagi hadiah kita. Kawan tu bukan kerana kita kerja tu. Kenal kita lama dah. Tapi kalau dia bagi dia, aku kata tengok hang pegang 1-2 projek ni. Mai aku nak belanja hang makan sikit. Ada pasal. Tok guru, ustaz. Kadang-kadang orang bagi. Kalau ada kaitan dengan jawatan dia, supaya dia dapat memberikan sesuatu, maka itu dia mengkhianati amanah. Dan Nabi SAW sebut hal ini, kami kata, wallazi nafsi biyadih, yang mana nyawaku berada di tangannya, la ya'khudhu ahadukum minhu syai'a, tidak ada seorang di kalangan kamu pun yang ambil yang diberikan ini, illa jaa yaumal qiyamati yahmiluhu fi unuqihi, yahmiluhu ala raqabatihi, melainkan pada hari akhirat kelak dia datang, dia tanggung benda tu di atas tengkuk dia. Dan ini ada sikit masalah. Saya selalu sebut, saya nak ulang balik lah. Ni dosa-dosa yang macam ni, yang khianat amanah, khianat. Kita kena clear definasi tadi, hak mana orang bagi ni. Dosa-dosa ni ialah dosa yang tak boleh selesai dengan hanya kita duduk lepas sembahyang, astagfirullah, dosa kita dengan Allah, kita pergi buat apa yang tak elok antara kita dengan Tuhan. Kita mudah-mudahan Allah ampun kita. Dapat rasuah ataupun duit khianat daripada amanah banyak-banyak, kita pergi umrah. Dia kata memang dosa, tapi Nabi dah kata lah, kalau pergi umrah, pahala apa? Dosa semua gugur. Pergi haji balik macam yauma waladatu ummuhu, seperti hari yang mana ibu dia lahirkan dia. Habislah dosa rasuah aku tu, pergi haji. Pergi haji dengan duit rasuah juga lah. Tak. Ini yang kita kena faham selalu, dan saya selalu 10 kali sebut benda. Dosa bahagian ini, bahagian yang membabitkan antara kita dan harta awam atau orang lain. Penyelesaian dia kena minta maaf kat kawan tu ataupun minta halal. Orang kita, kalau saya, contoh ni saya selalu buat, kalau kata orang tu ada buat benda tak elok, katalah kena tangkap basah lah, tangkap khalwat, masuk paper, ataupun lah ni tak payah paper lah, masuk media sosial ni, balik kampung orang kata malu, pergi masjid pun duk kutuk lagi. Padahal benda tu salah lah, tapi dia boleh dengan Allah Ta'ala minta ampun, dosa dia dengan Allah. Tapi kalau ambil rasuah berpuluh juta pun, balik kereta hebat, buat kenduri di masjid pula, wih, orang salam cium tangan. Padahal dosa hak kedua, hak ni tak selesai ni. Yang tadi ni dia buat lah, immediately dia kata, ya Allah ampunlah aku, Allah mudah-mudahan ampunkan dia. Yang ni dia ambil harta orang.
Tapi kita, masyarakat kita macam tu. Sebab itu, dalam masyarakat negara lain, Jepun umpamanya, tak ada agama pun. Kan? Jepun. Oi, kalau dia dituduh pecah amanah, ya dia tak ada agama. Tu yang bunuh diri. Malu letak jawatan. Kita balik senyum. Tu baru kami sikit. Kata, hampa juga tumpang. Kita. Nabi SAW, sebab tu di dalam peperangan Khaybar, ada orang perang ni bukan senang. Setakat nak pergi bertengkar, orang maki balik, boleh. Kita nak pergi bertumbuk dengan orang bawa parang mai kerana nak mempertahankan kebenaran. Kok kita balik, masuklah kereta, tinggal kawan tu seorang kot. Kita tak sanggup kot. So, kalau satu orang sanggup bawa senjata, pergi ke medan, berperang bersama dengan Nabi, mempertaruhkan nyawanya, besar. Sahabat tengok, satu orang ni mati, fulan, syahid. Mai satu orang, syahid. Mati syahid. Nabi katakanlah, bal ra'aitu, yang syahid, wa huwa fil jannah. Syahid yang masuk syurga. Bal ra'aituhu fin nar. Bahkan kulihat dia di dalam neraka. Sebab apa? Fi burdatin ghallaha. Disebabkan sehelai selendang yang dia khianat, ambil tak mengikut pembahagian. Ghalla ni qulul. Dia ambil tak ikut pembahagian yang betul. Bila rampasan perang atau rampasan perang dirampas, pemerintah akan bahagi macam ni. Dia ambil selai kain tu, tak habak, tak report. Hak tu dia ambil kat dia. Dia mati syahid, Nabi kata, kes selendang tu bakar dia dalam neraka. Tu kalau selai selendang. Kalau rumah dapat sebiji, tanah dapat banyak ekar, duit 1 juta dalam bank, agama mesti ditekankan nilai ni. Tapi bila kita semua ceramah fokus pada agama, dalam ceramah agama, nilai baik itu semayang, main masjid. Okeylah, betul lah. Tapi itu kata zaman mesti diluaskan maknanya. Sebab tu Allah sebut, alladzina immakannahum fil ard aqamus salah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang yang kami bagi kuasa atas muka bumi, mendirikan sembahyang, dan bayar keluarkan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf, yang dikenali. Ma'ruf itu benda yang baik. Baik itu bukan sembahyang, semua benda bawa baik kita suruh. Dan mencegah daripada mungkar. Contoh kita tu, seperti minum arak, zina, contoh kita. Patutnya contoh kita seperti lain daripada itu, rasuah, khianat amanah, meminta-minta benda yang bukan hak. Ini pun satu ya. Itu pun hak atas cara atas, yang bawah cara bawah. Saya nak sebutlah pasal kita daripada negeri Polis. Saya nak sentuh sebelum saya buka soal jawab. Ini soal khianat. Kadang-kadang kita kena latih anak-anak kita supaya ada nilai. Tadi saya duk semak, ada nilai malu. Bukanlah semua orang buat. Saya buat contoh. Kadang-kadang kita diperlihkan ada banyak masjid yang ada food bank kita. Boleh main ambil di masjid makanan. Ada orang okey. Ada orang kadang-kadang orang letak makanan. Saya pernah tengok satu orang, saya kenal lah. Orang ni pun kira dikenali, terhormat juga. Tapi kadang-kadang dia mungkin terlepas pandang. Ada orang bagi satu malam tu kenduri kat masjid. KFC banyak. Banyak tu tak banyak lah. 20 kotak besar tu. Family. Boleh lah makan semua. Mai-mai dia ambil satu kotak banyak tu. Dia naik kereta, dia pergi.
Orang bagi tu untuk makan di situ lah kan. Dia ambil tu, dia kata, no, di rumah ramai. Kalau ambil di rumah ramai, 20 orang ambil habis. Tak ada siapa nak makan. Sama juga kadang-kadang. Dia nilai. Kita kadang-kadang orang berbual lebih. Orang jamu. Kita tengok kita makan tak habis, kita bersalah. Azab. Kan? Tuan-tuan cuba pergi. Kadang-kadang, bukan kita sombong ada orang masjid. Dia jamu kita. Dan kita pergi makan meja lain. Orang tak apa ni. Kita jamu dia, meja kita tengok elok sangat pada meja orang lain, kita segan nak makan situ. Orang tak, ada mesti. Kita makan tam tu. Tukar lah, kata tak usah lah bagi apa, pinggan ni. Payah, malu orang. Elok kita pada orang. Ya, bukan macam apa, tuan-tuan pun saya rasa samalah juga. Kadang-kadang, contoh lah, simple. Orang main hantar dalam peti air tu kan. Masjid-masjid. Makanan, roti-roti. Main satu orang dengan motosikal dia. Ambil sampai 20. Ambil 2 cukup lah. Untuk orang nak makan. Dia duduk kira tu, kawan dia di rumah. Kalau macam tu, ambil semua. Habis. Dia rasa tak bersalah tau. Itu daripada benda kecil. Seperti mana kita, demikianlah pemimpin kita. Hak mereka pun dulu macam tu, baru jadi macam tu. Tu kata siakap. Apa? Jangan lama ikan duri. Dia kena latih yang kecil tu. Tapi kita ni ifah. Sebab tu agama kita, Nabi doa. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ifah. Tak mau ambil benda bukan hak kita. Ada malu. Ni kisah kita sembang lah. Sama juga dengan soal kemiskinan. Kadang-kadang ada soal nilai ni. Anak-anak adalah amanah kita. Di Perlis ni, saya dah cerita banyak kali. Kita kayuh bersikap masuk kampung. Semua, tuanku, raja muda pergi masuk. Kita tengok kampung ni macam-macam. Setengah orang. Rumah dia, astro ada. Piring besar. Piring dah semua. Dia main abang kata dia tak ada duit nak beli beras. Dengan nak bayar yuran sekolah anak. Kita bagilah. Tapi kita tengok benda dia kotak rokok dalam poket tu RM20 tu. Beras RM15 tak boleh beli. Kotak rokok tu dia boleh beli. Bukan kotak rokok sekali lah dalam tu. Soalan mana? Kadang-kadang orang, baru ni saya ada kes, saya pergi tengok. Pergi suatu rumah lah. Dia lapor dia susah. Mungkin pihak yang menguruskan, saya tak mau sebut lah perkataan tu kan, yang menguruskan tu bahagian tempat tu. Dia cadangkan satu rumah tu. Bila kita pergi rumah tu elok. 2-3 rumah depan rumah dia tu, semua rumah anak dia. Taraf ni, taraf kita kira orang kaya atau tu. Pergi bagi bantuan pada mak dia. 3 rumah anak dia di depan tu. Semua besar. Saya pun tanya dia, Pak, dia termasuk dalam ni kah juga? Lepas tu saya melawak lah, saya tak mau dia bagi. Saya kata, no, rumah anak-anak besar-besar apa tu? Betul lah. Melainkan ku anak dia tak bagi, tapi semua tu, mereka juga buat rumah mak mereka lah. Saya dalam kayu balik tu, saya bilang, apa cerita ni? Kan? Saya bilang, adalah satu tempat tu, tak mau sebut lah. Lai-lai bagi kawan cadang tu, tu dia adik dia. Ni kita pun nak kenal juga dalam hidup kita ni. Tengok tau, bagi kat kak kita tu, kan? Pada kak kita tak layak. Ini amanah. Sebab tu nak bagi jawatan ni,
Allah kata innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintah kamu supaya bagi amanah kepada ahli dah yang layak. Kadang-kadang mungkin orang orang bagi kat kita, orang tak tahu orang bagi kat kita, tapi bukan hak kita. Dia kata dah dia bagi, kau ambil. Tak boleh. Kalau kita tahu bukan hak kita. Dia kata bukan salah saya, salah dia bagi. Nabi tak. Ini saya selalu sebut kepada orang jadi lawyer sama juga. Dia tahu kes tu dia tak betul pun. Dia cakap pandai, boleh tanah pusaka orang lain dapat kat orang lain. Dia pergi lawan di mahkamah, dia cakap pandai. Dia kata mahkamah kata betul. Sedangkan dia tahu bukan hak dia pun. Tapi dia ada technical yang dia boleh buat, yang menyebabkan dia boleh menang. Kes macam ni berlaku. Dan dia kata hakim bagi. Kalau Nabi bagi pun, hang tetap potongan daripada neraka. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri kata. Dan hadis Bukhari, riwayat Tirmizi lain. Nabi kata apa? Innakum takhtasimuna ilayya. Kamu bila berbalah, buat mari kis pada aku. Nabi kata. Fala'alla ba'dukum alhana bihujjatihi min ba'd. Sebahagian lebih petah daripada sebahagian yang lain. Fa'aqdi lahu hasba ma sami'at. Aku bagi kes tu pada dia berdasarkan hujah yang dia bagilah. Riwayat dia berkata faqata'tu lahu min haqqi akhi. Lalu aku bagi pada dia benda yang bukan hak dia. Hak kawan dia aku bagi. Nabi kata faman qata'tu lahu min haqqi akhi fala ya'khudhu. Siapa yang aku bagi benda yang bukan hak dia kerana dia pandai cakap dia, jangan ambil, kata Nabi. Fa inna ma aqta'u bihi qit'atan minan nar, kerana sesungguhnya aku potong dengannya itu potongan daripada api neraka. Maksudnya kalau kau ambil api neraka walaupun aku bagi. Pasal aku ikut prosedur. Kalau Nabi ni dia contoh pada kita. Nabi tak, kalau Nabi contoh mahkamah, Nabi tunjuk kita. Kalau Nabi duduk dalam mahkamah Nabi, mai orang tengok, hang tak payah cakap, aku tahu wahyu kata hang salah. Kita semua tak boleh nak contoh Nabi, Tok Hakim tak dapat wahyu. Jadi Allah suruh kita tengok, Nabi pun dia dengar hujah. Kau apa alasan? Kau apa alasan? Hak ni cakap pandai. Nampak kau ni pula tak boleh nak bercakap. Tak reti nak boleh kat dia ni. Dia dapat. Nabi kata mungkin dia dapat. Dia kata, Nabi bagi. Nabi kata, sekali pun aku bagi, potongan api neraka. Macam itulah juga kita dalam klaim-klaim apa ni, kita jaga. Dia lulus. Dah lulus be. Tapi kita yang buat pandai. Kita tahu kok mana cara nak bagi lulus. Padahal kita tahu kita tak layak dapat. Hari tu bila kerajaan duk bagi bantuan berapa kan. Ada orang sampai 2-3 kali dia dapat bantuan. Dan dia kata dapat, dia minta sekali lagi dapat. Dia tolak sikit, ini dia tolak sikit. Yang ni gaji dia tolak sikit, hani dia tak habak, dapat ke dia? Dia kata, dia dapat bagi, takkan aku salah pun. Salah. Di dunia dapat. Di akhirat bukan hak. Ni sama juga kita harta-harta benda adik-beradik kita ke apa. Jangan. Kalau kita tahu dulu bukan bagi kat kita, kita jangan ambil. Walaupun kita ada cara boleh kita ambil. Kita ada. Dia tak selesai tak dalam muka bumi. Benda ni tak selesai tak muka bumi. Ni saya nak nasihat kita semualah. Benda ni kadang-kadang RM10 orang boleh sabar. 100 orang boleh sabar. Main sampai 300-400 ribu, nampak pinau. Pergi tanya lah ustaz kata kalau nak ikut tu, dia tunggu ikut ke mana? Kan? Sebab tu memutuskan masalah harta antara orang ni, jaga-jaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semua. Ini mukadimah saya lah supaya kita ada sesi perbincangan pada malam ini. Sila Tuan Haji, kok ada siapa nak tanya apa, kita boleh bincang. Alhamdulillah, terima kasih banyak Datuk. Tuan-tuan, kita dah dengar dah sebagai apa yang telah disampaikan oleh Datuk sebentar tadi.
Jadi saya bukalah kepada tuan-tuan dan puan-puan, ada apa-apa soalan. Jadi kadang-kadang bila ada soalan tu, dia ada sedikit orang kata perbincangan. Jadi kadang-kadang dia boleh luah lagi. Maknanya pokok tu dia rendang lagi. Jadi soalan tuan-tuan tu penting. So saya bukalah, sila. Kalau ada apa-apa soalan. Jangan malu, jangan segan. Nah, silakan, sila. Tolong mic ke mic ni. Beritahu nama daripada koperasi mana. Sila. Umi, buat nak tanya? Sila Umi. Bukan senang nak kita nak berdepan dengan Datuk Mufti kita. Nah. Tolonglah. Nah. Tanyalah, jangan. Apa saja berkaitan dengan dalam kuliah kita lambat dapat soalan. Cikgu Razali ada tu duk fikir apa-apa tu. Sekejap lagi sampai insyaAllah. Nah. Sila. Cikgu Dahlan. Dia kalau tak ada soalan boleh saya pergi makan nasi kandang potong. Sila. Bagi rancak sikit malam ni. Kita main jauh ni. Sila. Ya, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Abdul Aziz bin Abdul Karim dari Koperasi Anggota Lembaga Pertubuhan Peladan Negeri Perlis. Saya nak tanya Datuk mengenai pembagian harta pusaka. Pasal kita tengok ni, kadang-kadang pembagian harta pusaka ni ada berlaku tak adil dan sebagainya. Kita tak nak ikut hukum faraid dan sebagainya. Sedangkan dalam Al-Quran ada, kita kena ikut hukum faraid pembagian harta. Kadang-kadang kita bagi ikut suka je. Macam pakat-pakat satu keluarga tu, bagi harta tu, tak ikut apa yang ada dalam Quran, kita ikut. Macam abang kata, kita pakat-pakat, kita bagi. Apa pandangan Datuk terhadap perkara ini? Terima kasih. Terima kasih. Pembagian harta pusaka ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dia, yang pertama, hikmah dia. Kenapa Allah bagi? Kerana Allah tetaplah supaya seorang bapa, siapakah yang mati, yang dah waris, dia tetap dapat bahagian. Saya nak sebut hal ni tu. Walaupun mungkin kita tak boleh kira dia dulu-dulu masa pak ada bukan nak balik tengok. Tak boleh kira yang tu. Dia tak balik tengok, dia tak jaga pak dia tak jaga mak dia. Hak tu dia jawab dengan Allah Ta'ala. Hak tu bahagian tu. Hak ni, harta ni, Tuhan dah bagi kat dia. Allah bagi kat dia. Dia kata, adik hang tu bukan nak balik ingat pun, kita nak bagi apa kat dia. Kadang-kadang abang tu pandai-pandai buat urusan. Ataupun nak. Tak boleh. Dia tak ni, mak kecil hati dulu masa ayah ada, ayah cukup kecil hati dengan dia. Ayah kecil hati, ayah. Esok dia pergi jawab dengan ayah di akhirat esok. Tapi tak boleh. Kerana ayah kecil hati, atau ayah nak pesan, kalau aku mati ni, kat abang hang jangan bagi 1 sen. Tak boleh. Dia tetap bagi, Tuhan bagi ke dia. Bukan ayah bagi. Habis tu dia kalau dapat pun, dia bukan duk ingat kat ayah tu. Dia jawab ke Tuhan. Dunia macam tu lah. Kadang-kadang ada abang ke family, dia terlalu nak jaga harta pak dia tu. Sampai dia tak mau lepas kat anak adik-adik dia. Kalau bagi kat hampa esok, hampa jual harta ni. Dia baca macam tu, lepas pada tu mati adik-beradik dia tu pun, dah lah tak, esok nak bahagi dah, payah dah, buat anak-anak kawan ni pula. Dia pun tu jual juga. Padahal, kalau sebagai bapak ni, dia memang bagi kat anak dia. Dia jual ke apa, dia beli motor sang, dia tukar rumah ke, harta yang pak dia. Bukan pak hang saja, pak dia juga. Saya nak sebut tu dululah. Supaya kita jangan fikir macam. Bila kita fikir yang ni, dulu masa pak duk sakit pun, bukan mereka duk belah sangat, saya yang duk belah. Ya, bila dah mati ni, nak dapat sama rata. Kalau lelaki lah. Mana boleh kata. Selama ni hang belah nak harta tu kan, belah kan Allah Ta'ala.
Ini dulu saya nak sebut kadang-kadang yang berlaku kacau fikiran orang. Setelah tu kita bahagi harta. Berapa banyak ada kita bahagi. Kita kira dulu. Saya nak cadang. Kira. Lepas tu bagi tahu kat semua. Hang punya 100,000. Dia 100,000. Kau kita punya 50,000. Hak perempuan. Semua dah tahu. Tiba-tiba satu orang cadang. Apa kata kalau kita masukkan balik semua, kita bagi sama rata. Hak sikit ni tak payah tanya pendapat dia. Bukan dia memang saya dapat sikit dah. Hak banyak tu lah. Kalau dia kata tak apa, hak bahagian saya tu bagi masuk beliau. Bagi sama rata. Tak apalah, dia dah tahu dah. Bahagian dia. Jangan kita buat keputusan untuk dia. Kerana mungkin orang, ni kita bagi sama rata lah, no, kita adik-beradik. Dia buat keputusan untuk yang lain. Mungkin sama orang, dia tengok-tengok, oh yang dia 200,000, dia mau 200,000 tu. Dia mungkin ada anak, dia ada apa. Itu rezeki dia. Kita tak boleh ambil. Melainkan dia yang buat keputusan kata, saya dam balik. Campur balik tu bagi sama-sama. Saya ambil bahagian bagi sama. Katakanlah 4 orang adik-beradik. 3 orang sudi bahagi sama. Seorang tak setuju. Hak tak suka tu, tak boleh. Kita kira majoriti. Dia tak boleh. Ni bukan undi pilihan raya Melaka. Tak boleh. Hak bahagian dia kira berapa? 200,000. Bagi kat dia 200,000. Hak tinggal hak bahagi tu, dia pun nak bagi sama rata. Hak dia pun ni bagi sama rata. Hak dia. Hak dia. Harta Tuhan bagi supaya kita tak bergaduh. Kalau Allah tak bagi harta pusaka ni, berkelahi dia beradik kau ni ambil. Allah dah bagi siap. Kalau pak bagi pun orang boleh kecoh lagi. Ni Tuhan bagi pun orang nak kecoh lagi. Allah bagi. Kadang-kadang hidup serumah, membesar bersama. Ada kenangan pahit dan manis bersama. Berkelahi kerana tanah sekah. Seorang kata, kita jual lah tanah tu. Bahagi duit, aku pun nak perlu anak sekolah apa. 20,000 pun aku perlu. Seorang kata, nak jual tanah. Dulu arwah duduk sini. Habis tu nak buat macam mana? Biar tu saya nak jual, siapa pun tak saya pakai. Tak boleh. Tak mau, macam Tuhan bagi ada. Ambil. Kira-kira harta tanah tu 300,000. Orang tak mau jual. Anak nak? Ambil tanah tu. Bahagian dia berapa? 50,000. Bagi ke dia 50,000. Selesai hak dia. Dia ambil hak dia. Jangan harga abang dia letak harga tanah. Kena harga semasa. Harga di pasaran. Dan ini penting. Kita kadang-kadang na'udzubillah kan. Semua kita ada anak-anak. Memang semua orang takut bila mati anak-anak berkelahi besar harta. Kita kecil-kecil didik nak bagi mereka duduk sama elok. Besar-besar berkelahi, punca harta kita tinggal. Kalau tahu kita nak berkelahi macam tu, baik kita makan berhabis wang. Masa hidup ni. Jual semua tu, pergi melancong seluruh dunia ni. Tinggal buat hampa duduk berkelahi lah. Pelajaran dah bagi dah. Ataupun kalau ibu bapa fikir macam tu, macam ni, aku tak mau bagi dah gambar, apa tahu tak? Hak lain semua ni aku nak berhabis. Aku bagi siap-siap. Kereta 100 biji, rumah 100 biji, hak ni yang punya. Pun begitu, kalau dia mati, masih ada baki lebih yang dia, tetap jadi harta pusaka. Melainkan dia dah tahu dah, aku nak mati lagi, agak-agak tahun ni mati dah aku ni. Habis tahun ni. Kalau ada orang tahu macam tu, tak ada lah orang tahu macam tu. So, kena bagi. Berdasarkan kepada, melainkan semua tak mau. Semua nak bagi balik. Tak apa. Masih benar. Sila. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Mufti, saya ada satu soalan yang agak lama soalan ni. Soalan yang ingin saya kemukakan ialah mengenai insurans nyawa. Jadi kisah ni
berlaku banyak tahun dah, masuk keluarga saya sendiri ya. Adik saya, bapa saya meninggal aksiden. Kerana bila meninggal aksiden tu, datanglah ejen insurans nyawa tu. Nak claim, nak jumpa dia. Jadi setelah kami berjumpa adik-beradik semua, abang saya, kakak saya kata, kami tak sanggup nak terima duit tu. Oleh sebab, maklumlah, sedih tu tak habis kita duduk teringat. Jadi saya pun setuju, kami tak tuntut semua. Kami serah pada pihak polis, buatlah apa yang padam patut. Jadi di segi hukum, saya nak tanya. Kita duduk dengar tafsiran ni, sedih ni, apa ni, insurans ni, takaful ke apa semua, etika ke apa semua ni. Halal katanya, tapi saya nak penjelasan bukan untuk saya seorang. Untuk kita semua, terutama yang kita kepilih. Terima kasih. Datuk. Assalamualaikum. Terima kasih. Kita mudah sikit pada zaman ni pasal ada yang takaful tu lah. Jadi takaful basically-nya yang takaful tu kita kira Islamik lah. Kerana dia ada panel syariah dia ada perkiraan dia. Yang mana tu utama yang telah diluluskan di bawah Bank Negara dan seumpamanya. Dia bezanya dengan yang lain tu macam mana? Takaful ni dia takaful. Maksud dia macam jamin menjamin. Saya letak 10 100, Tu Haji tak 100, kita semua tak 100 dengan kita kata kalau mana-mana di kalangan kita ni jatuh sakit, kita nak bagi duit ni kat dia. Maksudnya kita dengan derma, dengan tulus kita nak bagi kat dia. Tak kira siapa-siapa. Jadi orang lain pakat di atas konsep yang seperti itu. Itu dia nama takaful. Jadi kita tolong. Jadi kalaupun kita kata duit tu kita habis ataupun tak berlaku aksiden kepada kita, orang lain je duk berlaku, kita taklah dapat balik kerana sentiasa orang tu ada, orang tu ada, orang tu yang kena, orang ni yang kena. Dan kita angkat itu menentukan apakah tujuan duit itu diletakkan. Insurans punya konsep ni dia kira konsep dia untung macam ni yang menyebabkan timbul perbezaan. Walaupun ada perbincangan, saya nak mudah. Dia kira kita letak duit kita dengan syarikat. Kita dengan syarikat kita banyak. Kalau aku mati, aku kira menang. Duit ni dapat kat aku. Tu macam tu konsep dah. Kalau aku tak mati, hang kira menang. Duit ni dapat kat. Yang tu menyebabkan dianggap sebagai perjudian oleh para fuqaha. Walaupun di sana ada para fuqaha yang kata tak. Kerana di dalam perdebatan ni seperti tokoh-tokoh seperti Syekh Mustafa Zarqa dan seumpamanya ni tokoh-tokoh dalam fiqh muamalat ni, mereka ada pandangan yang lebih longgar dalam hal tu. Tapi kita mudahnya kita dah ada takaful. Saya tak mempanjang cerita, mudahnya kita dah ada takaful. Takaful ini membolehkan untuk kita tahu panel syariah dah bincang duit yang kita tak itu. Kita panel tu dah bincang, kita letak di atas angkat tu. Sebab tu ada yang bahagian dia letakkan untuk kita tabarruk, dan bahagian yang diletakkan untuk kita letak caruman untuk kita masuk dalam satu-satu mudharabah dalam tu. Jadi kita tu yang kita kena dapat balik. Jadi dia dah bahagi angkat tu kita kena baca. Kadang-kadang kita tak baca angkat dah kan. Tapi konsep jadi boleh ambil. Cuma yang tipunya apa? Kita tak ada buat angkat dah apa semua. Mati-mati baru dia main. Abang. Yang tu kita tipu. Kita macam kecoh syarikat tu. So, olah-olah kita dah masuk 2 tahun lepas. Dia backdated balik. Yang tu tak boleh. Yang tu tipu. Walaupun ejen tu dia boleh buat, tapi sebenarnya tipu lah. Walaupun kita. So, kita tak. Tapi kalaulah ada takaful tadi, bapak kita mati, bolehlah ambil duit tu. Kan? Sebagai satu pemberian, menjamin masyarakat yang diberikan kepada keluarga untuk diuruskan. Walaupun ulama menakhirlah, bincang ni kira pusaka ke atas nama apa. Kalau diberi atas nama penama tu, yang dia telah namakan tu, dan dia amanahkan untuk dia bahagikan, maka dia bahagikan seperti mana yang dia mana. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Profesor. Macam ni soalan saya tadi, saya Wan Abdul Rahman bin Wan Ahmad daripada Koperasi Peserta Rancangan Velcro Lubuk Sirih. Soalan saya berkait dengan amanah ni lah. Kadang-kadang bila kita, contohnya kita khianat, kita terima rasuah ataupun kita ambil habuan lah, menggadaikan kepentingan terutamanya koperasi lah, bila kita duduk dalam koperasi ni. Dan mungkin dengan kaedah ni kita perlu minta maaf yang seperti mana yang Datuk kata tadi ni, kalau kita bersalah dengan Allah Ta'ala ni, kita istighfar, insyaAllah Allah ampunkan kita. Tapi bila kita bersalah dengan orang lain ni, kita menjaga kepentingan hak orang ramai, tapi kita menggadai amanah ni. Jadi kaedah macam mana kita nak buat ni? Nak minta hal lain, nak kena cerita satu persatu ke, sekian hari bulan dulu saya ada lah terima 3,000, contoh dia lagu tu lah kan. Macam mana nak buat? Itu yang pertama. Yang keduanya, ada juga yang tak berkaitkan dengan keuangan. Contohnya kita ni diberi contohnya tanggungjawab untuk menjaga, contohnya kita menjaga apa-apa yang memerlukan kepada sokongan kita. Contohnya kawan ni kita berkenan, kita bagi dekat dia. Hak kawan ni kita tak berkenan, walaupun dia layak, kita tak bagi dekat dia. Ini pun macam mana nak buat ni? Dia minta pencerahan lah. Sekian. Okey, terima kasih. Pertama saya nak ingatkan dulu tentang yang dikatakan rasuah ataupun salah guna tu, dia bukan mesti dalam bentuk mata wang. Dia nak jadi salah ni, dia kadang-kadang dalam bentuk pertolongan. Dia sama juga. Ataupun dalam bentuk misalnya belanja makan, sama juga. Ataupun dalam bentuk dia suruh kita buat kerja. Misalnya kita nak mudah kan, kita main badminton dengan kawan kita. Kita nak, siapa kalah hari ni kena belanja makan, judi. Melainkan dia kata, kalau hang menang hari ni, aku belanja makan. Dan kalau aku kalah, tak apalah. Itu hadiah lah. Pasal dia sepihak saja. Dia sepihak saja. Jadi dia kata, siapa kalah hari ni, maksudnya siapa kalah, dia tentu tanggung rugi. Hadiah dia tak, kita keluar. Saya kata, siapa yang dapat jawab hari ni, saya bagi sekian-sekian. Itu hadiah lah. Kalau tak dapat jawab, bayar kat saya balik. Jadi judi balik. Nak mudah bagi faham awam. Okey. Kalau kita ambil harta orang, harta dia kita ambil, dia patut dapat duit dia 10,000. Kita kecoh, kita ambil 5,000. Kita kena pulangkan balik kepada dia. Ataupun minta halal ke dia. Yalah, orang kata berat lah, nanti dia marah. Kenalah duit dia. Tapi kalau kita tak kecoh duit dia, orang tu bagi rasuah pada kita, menyebabkan kita bagi projek pada orang lain. Duit itu Nabi dalam hadis tadi, dia kata Nabi kita kena tanggung hari akhirat. Sebab itu para ulama bincang bab ni. Sebahagian mereka kata duit yang dia ambil tu, dia buat balik. Dia bagi sama, dan mungkin nak bagi kat siapa duit tu. Dia bagi balik lah kepada benda-benda awam yang lain. Dia tengok orang nak buat jalan awam ke, rumah anak yatim ke, orang miskin ke, dia bagi. Pasal bukan bahagian dia. Satu. Kalau dia dah habis dah, tak ada dah duit tu kat dia, tak mampu dah dia nak cari yang tu, dia minta keampunan Allah. Banyak-banyak. Di atas benda yang telah berlalu, yang dia dah tak mampu dah nak buat. Di luar daripada keupayaan. Cuma dia nak tengok kadar apa dengan pemberian itu, dia telah zalim orang satu lagi. Mungkin orang satu lagi tak dapat je lah. Tapi dia telah memecahkan amanah yang telah diberi oleh rakyat pada dia, urus dengan adil. Benda berlalu, dia hendaklah memohon keampunan kepada Allah, dia telah zalim orang lain. Mungkin dalam bentuk tu tak adalah direct dia zalim orang tu, cuma dia bagi pada orang yang tak berhak. Terzalimlah kawan hak lain tu sebenarnya. Kalau nak buat preparation punya bagus apa semua, tak dapat. Ini dosa. Dan kita duk tengok dalam hidup ni,
duit yang tidak halal ni, walaupun dia buat rumah besar, dia buat apa, dia tidak memperolehi kebahagiaan itu. Manusia ni kalau Allah campakkan tak bahagia, dia duduk dalam jiwa dia, bertembung dia dalam jiwa dia, bertarung dia dalam jiwa dia. Tengok rumah okey, kereta elok, resah dia. Dia kehilangan sesuatu yang dia tidak dapat beritahu. Hanya dia kena taubat dengan Tuhan. Melainkan kalau ada harta orang yang dia ambil, kontu masih ada, dia kena bagi tahu. Kena bagi balik. Kalau dia tak ambil pun harta kontu, hanya dia tak bagi kat kontu, artinya dia tidaklah ada pengambilan harta. Dia minta ampun kepada Allah. Kalau ada rasuah yang dia ambil tu yang bukan hak dia, hal tu dia letaklah di tempat-tempat yang lain. Jika dia masih ada dengan dia. Tak setara mana harta yang kita makan di dunia ni. Setara mana kita makan. Manusia ni sebahagian, kita tengok kawan-kawan kita sebahagian dah pencin. Tak ke mana pun yang dia ambil tu. Tidak juga membuahkan kebahagiaan yang dia cari. Duit ni kertas ya. Kertas. Tak apalah kalau dulu emas, perak. Benda ya. Kenapa manusia memburu? Kerana manusia percaya di sebalik kepingan-kepingan emas atau perak atau kepingan-kepingan kertas, dia boleh memperolehi ketenangan dan dia memperolehi kegembiraan dalam hidup dia. Kebahagiaan dalam hidup dia. Dan dia lupa bahawasanya betapa ramai orang yang telah memperolehi kepingan-kepingan itu, dia tidak memperolehi apa yang dia cari. Kita dalam hidup ni pun, cuba kita tengok. Kita kadang-kadang tengok kita lebih sikit daripada orang kan. Mungkin harta kita ada lebih sikit. Kita jangan fikir kita lebih bahagia daripada orang yang lebih susah daripada kita. Dia mungkin lebih bahagia daripada kita. Sebab itu saya selalu buat contoh. Kebahagiaan ni milik Allah. Allah menurunkan sakinah. Para ulama, Nabi Yusuf, dia bahagia duduk dalam penjara. Imam Ahmad bahagia duduk dalam penjara. Kita simpati dengan anak-anak Palestin, kita nak tahu, tapi boleh jadi anak-anak Palestin yang main bola di kamp pelarian Palestin lebih bahagia daripada anak-anak kita yang duk main game duduk di rumah. Urusan Allah, dunia sementara. Kam labistum fil ardi adada sinin? Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adil. Tuhan tanya di akhirat pada orang yang neraka, berapa lama kamu duduk di dunia dulu? Qalu labisna yawman. Mereka kata kami duduk satu hari, aw ba'da yawmin, ataupun setengah hari. Fas'alil 'adil. Tanyalah orang yang boleh mengira. Sebahagian kita mungkin dah pencet. Saya bagi mikrofon ni. Cuba cerita sikit, macam mana tu? Saya dulu ni lahir sekampung ni, sekian, lepas tu ni, lepas tu masuk kerja ni, lepas tu cerita habis. Setengah jam, sejam habis cerita. Cerita 60 tahun je cerita. Mana semua hari-hari itu yang pergi? Dah pun pergi meninggalkan kita. Habis. Dalam 2 jam tak habis. Tak ada cerita banyak tu. Ada jumpa kawan tu, kawan ni sebagai ada, mati dah. Pergilah balik kat tempat kita kerja dulu. Tak ada dah rasa macam yang dulu kerja. Orang pun orang lain dah. Pergi balik sekolah kita dulu. Taklah sama macam tu. Tengok, oh dulu aku ni, cikgu ni pun tak ada lah. Dunia. Allah kata, mata'un ghurur. Perhiasan yang membohongi kita, yang menipu kita. Kita ni delusion. Kita duduk dalam penipuan. Sebab tu, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, wahai insan, apa yang telah menipumu berhubung dengan Tuhanmu yang Maha Pemurah? Apa yang menipumu? Apa yang tipu kita?
Sebahagian ulama tafsir kata Allah meletakkan jawab fi soal. Wada'al jawab fi soal. Letakkan jawapan dalam soalan. Pasal apa kita tertipu? Pasal Allah tu karim, pemurah. Apa yang tipu kita? Berhubung regarding your Lord, the most generous, yang sangat pemurah. Sebab apa? Pasal Tuhan pemurah. Kita duk tipu ambil duit rasuah pun duit. Pakai gelang banyak, dia biar kita. Sampai hari dia ambil tindakan kita. Dia bagi peluang. Tiba-tiba kita, mai satu masa, ya Allah, banyak benda tak betul dulu aku buat. Rahmat dia. Dia bagi kita ingat sebelum kita mati. Kita nak baiki benda ni. Sebahagian benda kita nak baiki itu memang berat. Nak kena pergi bagi balik. Tapi kita tanya dia, dulu sebenarnya saya ambil atau Tuan. Kalau Tuan halalkan saya, terima kasih. Saya pun tak tahu ada apa lah ni. Kalau Tuan nak suruh bayar, saya pun tak tahulah nak kena berhutang pula. Mungkin masa tu dia kata, aku tak sangka macam tu dulu. Perangai macam tu. Mungkin sehari, 2 hari, tapi habis. Tak apalah, nak buat macam mana. Walai. Mudah-mudahan. Kalau dia dah tak ada, boleh panggil waris dia, bagi balik. Kalau dah cari, dah tak ada dah, letaklah benda tu di mana-mana tempat baik, niat hak tu dia punya, sedekah dia. Dia cari dah tak jumpa. Tak ada nas yang kata macam tu. Sebutan cadangan sebahagian para ulama. Allah Ta'ala. Okey, ada soalan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Datuk Mufti, kiranya dengan izin lah noh, MNC nak tanya soalan. Dengan izin, boleh lah kot noh? Okey, boleh. Okey, macam ni. Sebagai orang muda, kita tengok di sini, kalau tengok tajuk pun, khianat kepada amanah, menghancurkan ummah. Jadi kalau tengok di segi khianat ni, dia bukan saja berlaku dekat, orang kata apa, dekat organisasi-organisasi. Tapi dia turut berlaku kepada lapisan masyarakat. Dan sekarang ni kalau kita tengok Datuk Mufti, mengkhianat ni sekarang ni dia, kalau kita tengok dia berlanjutan sampai ke pemerintah. Jadi orang kata apa, khianat yang tiada kesudahan. Jadi apa pendapat Datuk Mufti? Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih. Khianat ni, bila orang khianat, dia menyusahkan semua. Saya nak pergi pada skala yang lebih besar. Tuan-tuan tengok dunia Islam. Masyarakat yang kaya. Kita ada minyak. Kita duduk tempat yang strategik. Kuasa-kuasa besar datang ke kawasan negara-negara Arab. Berlumba-lumba mereka merebut wilayah. Tapi orang Arab miskin. Orang bila sebut Arab, dia teringat Arab Saudi, kena Mesir. Mesir. Ada Al-Azhar. Tapi yang menghalang rakyat Palestin daripada keluar, yang berhubung, yang ambil tindakan pada rakyat Palestin, siapa? Mesir. Ada orang yang nak bela, tapi itulah realitinya. Dulu masa Mursi ada ruang sikit. Sekarang tak boleh keluar rakyat Palestin. Nak masuk susah. Ringan sikit kot daripada Israel kot. Pada sama-sama Arab. Mereka khianat sama-sama mereka. Mereka jadi tali barut musuh. Dunia Islam, ulama-ulama ramai. Mesir ada Al-Azhar, ada. Tapi siapa pernah pergi Mesir, dia tahu. Daripada turun kapal terbang, sampai dia ada minta ni lah. Tips ya. Saya pernah pergi sana. Kita beli barang, nak balik.
Dia suruh kita buka kotak tu, bukan dah satu pasal apa nak bagi kita lambat dah. Kita kata bukan ada apa kotak tu. Dia suruh kita buka. Lepas tu tak ada apa, tengok lah. Dia buat ni. Tu hak duk scam orang. Cuba pergi tempat-tempat pelancongan dia. Macam tu. Firaun kalau hidup pun terkejut. Oh, sembang. Ada pusat ni. Sebab tu bila orang kita pergi ke saya pernah duduk di Jordan. Walaupun taklah seteruk macam Mesir tu. Tapi macam itulah, tak membangun dunia orang Islam ni. Bukan kata kehidupan orang barat lebih baik, saya tak kata, tapi dari segi pembangunan tidak terbangun. Buku-buku yang banyak gagal untuk mengajar orang Islam benda-benda basic yang saya kata. Buang sampah dalam tong sampah. Gagal. Kotak Kairah. Siapa pernah pergi tak? Walaupun dah duduk mengaji sana, oh inilah tanah para anbiya apa semua. Kita tengok kucing mati duduk tepi tu, masak nasi tepi tu makan. Pengotok. Sungai Nil tu. Pergi New Zealand. Bukan baca Quran pun, sungai, jaga sungai apa. Punya elok sungai New Zealand. Tengok sungai Nil. Apa mereka tak buang. Tengok sungai Perlis kita macam mana. Kotak jangan tanya lah. Tu yang kata kucing mampu ayak. Ayak hak. Tak tahu tu tepi tengok. Kalau kita sebut, oh pandai kata Mufti Perlis duk katakan Mesir. Pergi tengok lah. Siapa pernah pergi kan tentu tak pernah pergi. Pencopek dia jangan main. Sila-sila habis duit kita. Di Jepun, orang tertinggal duit pun dia pergi balik. Saya pernah duduk di Oxford setahun. Bersih bandar dah. Itu cerita kehidupan orang Islam. Bukanlah kata iman dia penuh kurang berlebih pada. Tak. Saya cerita kita agama nak masuk masjid, bab taharah, bab apa ni, oh hebat kita. Yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Kadang-kadang cerita bab ambil ayat semayang saja. Setahun tak habis. Baca kitab pun. Mati dengan ayat tu sebagai hak mengaji tu. Pembahagian. Tapi, luar pada masjid, kotak. Dr. Yusuf Qadawi kata, cerita bab bersuci ya, bertahun tak keluar bertandas. Maksudnya macam tu, tak habis hidup dalam tandas kita ni. Tapi gagal kita bangunkan. Itu kehidupan orang Islam. Rasuah, indeks rasuah. Semua orang top 5 tak ada negara orang Islam. Urus takbir yang baik, semua negara orang lain. Sebab kita tak berkata-kata. Sama mufti ke apa. Kena sebut rasuah. Kita sebut, jangan rasuah, kerajaan tak boleh rasuah. Dia tulis, mufti nak masuk politik, tak jawatan lah. Apa kaitan pula rasuah dengan politik pula? Pasal apa kalau cakap rasuah, Quran tak bagi, hadis tak bagi. Sebut, kena tak boleh rasuah. Oh, jangan campur masalah politik. Itu cara mentaliti kita fikir. Sama lah, parti mana pun sama lah. Dia naik Facebook, orang tegak dia pula. Dia pun kata, dulu dah satu parti tu, masa saya duk tegak rasuah, dia bukan main, ambil artikel saya apa. Bila parti tu naik, saya tegak, dia kata, mufti kalau nak tegak tu main masuk politik lah. Dia pula cakap. Dulu duduk kat bawah, tampik sekan. Lepas tu, mereka pun tumbang juga lah. Akhirnya dunia Islam, dunia Arab, dunia apa, gagal minyak ada apa ada yang kaya orang lain. Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi tulis satu buku, Maza Khasir Al-Alam Binhitatil Muslimin. Dia tulis buku ni dah kat 100 tahun dah buku ni habis dulu. Apa ruginya alam dengan mundurnya orang Islam? Dia kata, nak buat apa orang Islam ni dah? Kalau baju yang dipakai oleh orang Arab tu ditenun di negeri orang lain. Kalau buat perjanjian dengan Barat, pen tu pun Barat buat, bukan kereta senjata lagi.
Pen hak nak sign ni. Orang Islam tak boleh buat. Basikal pun kata Qaddawi kita tak boleh buat. Sebab apa? Corruption. Kaya yang luar biasa orang politik. Baru satu penggal. Macam gaji 1 juta setahun tu. Sebulan tu. Dan kita jadi YB apa? Duit pun tak ada. Dan kita kerja wakil rakyat ni apa tuan-tuan? Dia wakil kita pergi cakap kat donor. Dia wakil kita pergi cakap kat parlimen. Hasrat kita. Tapi kita sendirilah. Kita ubah peranan dia. YB tu kalau mai kenduri bagi 500 kalau YB bagus. Kalau kena 10 rumah, 5,000 lah duit dia. Dia nak ambil mana? Tambah kenduri, dia perlih saja. Oi, kalau main musim kenduri. Saya ada YB tu, dia kata kalau musim duit tak ada, naik motor, kedai ni, tengok ni sini ya, tengok belah ni, tengok belah ni. Kita, anak nak masuk universiti, YB main, bagi. Kita harapkan duit di tangan dia. So, dia pun mesti cari duit lah. Lagi banyak dia cari duit, lagi kita sukalah bagi kat kita. Lepas tu kita cakap kita nak yang telus. Nak ambil telus mana? Kalau YB tu, apa? Nuri bagi RM30 ya. Kerana dia tugas, dia bukan pergi bagi duit dia kat kita. Tugas dia membahaskan isu kita, dia bawa mai ke kawasan kita. Pembangunan dia awak mari, bukan dia belanja duit dia. Bila kita nak yang itu, macam tu. Tapi parlimen tak bercakap di Dewan Undangan Negeri, cakap pun tak cerdik punya cakap. Kita tetap kata, siapa cakap tak betul. Oh, aku jumpa dia baru ni. Pergi RM100. Kita yang nak macam tu. Kita tak. Sedangkan masyarakat lain, tuan-tuan faham maksud saya, dia pun bukan mau macam tu. Dia pun mau hak dia bercakap. Dia pun boleh yang bawa duit mai dekat sekolah dia apa. Bawa duit mai. Sebab tu mereka kuatkan masyarakat madani ni. Persatuan dia pun kuat. Sekolah mereka kerajaan tak bantu pun besar benda sekolah kerajaan ni. Kita, ibu bapa minta duit untuk sekolah, minta duit ke ibu bapa pula. Padahal RM10 ya. Dia beli kotak rokok RM20. Kita, ini masyarakat kita. Lepas tu kita duk tanya, siapa kita jadi macam ni? Lepas tu kita dapat pemimpin macam tu, kita try tukar. Saya sebut bukan tuan-tuan tak setuju pun tak apa. Kita try tukar. Tukar mai orang lain dia fikir macam lain. Kita fikir nak telus, kita pun tak telus. Orang lain dia fikir ke peluang lain pula. Timbul masalah perkauman, masalah nak hakis agama kita pula. Kita harap dia supaya buat yang lain. Dia nak pergi buat yang lain. Lepas tu tukar mai balik. Lain kali orang pun tak tahu nak pergi undi yang mana. Kan? Tak tahu nak undi yang mana dah. Undi yang ni, hantu kubur. Undi yang ni, hantu sungai. Undi yang ni, hantu raya. Mana hantu yang korang boleh kaki aku? Lain kali kita akan hantu mana yang korang takut sikit. Yang tu ya. Tak nak dapat baik, tak ada lah. Semua hantu. Tapi kita melalui fasa mencuba. Saya bukanlah putus harap. Europe mengambil masa 200 tahun untuk stabil. Tapi this is the reality of our country. Untuk kita Muslim, kita nak yang telus, dia buat main masalah hak lain pula. Kita buat mari buang hak telus, hak kuno nak telus, dia buat mari hak pandai sikit.
dia ambil duit pandai, ambil duit banyak pula. Sebab tu dalam calon ni ataupun orang yang nak bagi diberikan amanah dalam pentadbiran ni, agama minta dua. Agama sebut dua ciri. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Kata anak perempuan lelaki tua di Madian yang menyebut tentang Nabi Musa, walaupun sebahagian ahli tafsir kata Nabi Syuaib, tapi tidak semestinya Nabi Syuaib. Dia sebaik-baik orang yang kau ambil untuk bertugas ialah yang kuat dan amanah. Yang ni yang mempunyai kemampuan dan amanah. Nak gabung tu dua tu lah. Dia mampu, berkemampuan dan ada amanah. Amanah ni bukan nama parti, amanah diri dia tu. Maksudnya apa? Maksudnya dia tu berkemampuan, boleh memimpin, ada karisma. Kalau dalam konteks kepimpinan, baca As-Siyasatul Syar'iyyah fi Islahir Ra'i wa Ra'iyah Ibn Taimiyah. Ada kemampuan, dalam masa yang sama takut Tuhan. Kita ada orang pandai kepimpinan, tapi dia tipu duit. Cakap pandai, buat pun pandai, duit pun hilang. Ada orang kita tengok, mungkin dia ni tak tipu kot, merintah pula tak pandai. Duit dia tak curi, tapi bila dia tak pandai, duit hilang, kena tipu dengan orang lain. Orang lain pula tipu dia. Samalah. Sebab tu ulama-ulama siasat syariah kata nak kena tengok jawatan apa yang kita nak bagi. Kalau kita nak bagi jawatan medan perang, kita perlu orang kuat, tak amanah sangat pun. Kalau boleh kuat dan amanah, tak apalah. Dia bukan amanah sangat, dia nak kena kuat ni. Sebab tu Khalid Al-Walid bukan kata tak amanah, nak dibandingkan yang lain lebih jaga. Tapi Khalid Al-Walid tawanan perang dia bunuh. Sehingga Nabi kata, ya Allah, aku berlepas diri daripada apa yang Khalid buat. Tapi Nabi still appoint dia. Sebab apa? Di medan perang orang tak boleh lawan dia. Dia memang paling hebat. Kadang-kadang hak orang langgang, hak Nabi larang dia langgang. Maksudnya bukan sengaja langgang. Kawan banyak baran, dia bunuh. Abu Ubaidah, Sayyidina Umar lebih suka Abu Ubaidah, dia lantik Abu Ubaidah, dia pecah Khalid. Tapi akhirnya Umar kata, rahimallahu Abu Bakran wa kana a'lamu birijali minni. Allah rahmati Abu Bakar, lebih mengetahui tokoh daripada aku. Khalid lebih hebat. Tapi macam itulah. Dia kalau medan perang. Kalau hak setakat jaga duit saja, jangan bagi hilang, jaga je tukang kira. Hak tu amanah kita nak. Walaupun kadang-kadang dia tak cerdik, mana cakap tak boleh, tapi duit tak hilang okey. Tapi bila kita nak jadi calon nak merintah negara ni, dia nak kena dua-dua. Ada cakap pandai, duit hilang. Ada lempak warak, duit tak main lah kat kita. Duit hak ada, dia tak bagi hilang, orang pula tipu dia. Yang tu lah krisis. Kita nak dua, kuat dan amanah. Kita pergi tengok negara-negara, saya kadang sebut, pemerintahan very flexible dalam agama. Kita bukan nak satu orang tu fasih berkata-kata, tak semestinya. Tapi dia tahu apa yang dia nak buat, dan dia ada amanah dalam diri dia. Sayyidina Osman tak fasih. Tak fasih. Sehingga ada riwayat walaupun tak kuat, dia kata, innakum bihajatin ila imamin adlin aksar min hajatikum ila imamin fasih. Kamu lebih berhajat pada imam yang adil lebih daripada imam yang fasih. Pemimpin yang adil lebih daripada imam yang fasih. Ada yang fasih. Kadang-kadang hak pidato hebat. Kita tengok pidato hebat. Dia habang hari ni, dia merintah, esok dia selesai masalah. Oi, hebat tu. Dia bagi kita 24 jam ya. Ada kan? Bukan ada kan macam tu? Tak pastilah, saya agak-agak lah macam ada. Kalau kita bagi dia demam masa. Kan? Tapi cakap pandai. Macam itulah. Sebab tu dalam politik ni kita taklah siapa boleh taksub siapa. Semua orang Malaysia ni, parti hak dadik Malaysia ni, dah tanya, semua pakat merintah dah. Parti apa tak merintah ni? Hak baru tubuh 2-3 hari ni tak tahu. Hak leh merintah habis. Daripada hak awal hari tu, hak tukar Perdana Menteri pertama, tukar pula yang kedua, ni tukar ketiga, semua pakat rasa jadi menteri lah. Lebih-lebih kurang kita dapat kesimpulan, kadar bohong lebih kurang sama. Enggak? Dia punya temberang tu lebih kurang sama lah.
Hak ni pun temberang, hak ni pun temberang, hak ni abang kata dia nak turun ni, dia pun tak buat. Hak ni semua pakat. Tapi bila lama, kita semua tahu. Mereka ni semua, saya harap kali hak nak main ni, mereka tak sembang kencang. Dia orang dia tahu lah. Hanya sembang kencang, itu hang pun tak boleh buat. So, hampa bagi manifesto yang realistik. Yang kami boleh nampak. Dan kita jangan taksub sangat kepada lambang tu. Kalau kita semua pentingkan orang yang bagus, yang dapat menjaga kemaslahatan kita, semua orang akan tak calon yang baik. Tapi kalau kita tak tunggu pemenang lambang ni, kacau. Mudah-mudahan zaman tu tak main dah. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Oh, lewat ya. Okey, terima kasih banyak. Satu lagi saya akhir, ni pasal koperasi-koperasi ni tu. Ya. Saya nak tanya pasal menimbak hutang ni. Banyak ahli-ahli koperasi ni yang berhutang tak mau bayar. Sampai ada yang mati kita pergi jumpa, pedagang dia kata, ini hutang ayah saya. Koperasi tanggunglah ayah saya yang berhutang. Apa pandangan Datuk bab hutang ni? Pening kepala kami kadang-kadang nak selesaikan bab hutang ni. Kadang-kadang kita kat surat tu pun kita tulis. Dengan ayat Quran, dengan ayat apa dan sebagainya. Petikkan hadis dan sebagainya. Tapi masih tak mau bayar hutang. Apa pandangan? Ni kita masa keluarkan khutbah tak boleh. Tentang tak mau bayar hutang yang ni. Zalim orang yang mana menangguhkan hutang tanpa sebab. Orang yang ada duit tak mau bayar hutang. Zalim. Melainkan kita tak ada duit. Kan? Setengah orang ni, dia tak... orang kita bagi orang hutang. Kita bagi kat dia tu, kita pula jadi segan kan dia. Bukan dia segan kita. Kita pula duk segan nak minta kat dia. Sebab tu Nabi orang yang mati dalam jihad macam mana pun, hutang dia tak selesai. Sebab tu Nabi kala-kala bagi amaran supaya orang yang tak mau bayar hutang ni, Nabi tak pergi sembahyang jenazah. Kena bayar hutang. Tak sama. Hutang elektrik. Kita mau bayar. Ayak. Dia tak mau bayar. Tu syarikat ayak dia minta kita buat lah. Tapi kita pun habis syarikat ayak lah. Ayak pecah tu pergi pasang lah. Dan ayak pecah sampai melama kat Perlis ni. Terlalu 2 minggu duk pecah situ. Kan? Tapi tak apalah. Hutang mesti kena bayar. Kalau satu orang tak bayar hutang, kan, matilah dia. Dia tanggung dosa hutang tu. Cuma kalau anak dia kesian kat dia, anak dia bayar. Kalau anak dia kata, biar pepak aku kena habis. Anak dia jadi tak kesian. Pepi ayah aku hutang. Ayah, Allah hukum lah. Tak apa, hukum dia tak apa. Jangan hukum aku. Kalau kita dia dapat anak jenis tu, tak apa ya. Tak tahu mungkin padan lah. Dia didik anak dia orang macam tu kot. Anak dia pun jenis macam tu kan. Dia kata dulu pun dia pun bukan betul ingat saya, biar dia kena. Lebih teruk kita pergi kat dia. Ayah hang hutang aku. Bukan dia hutang je. Saya pun dia hutang tak bayar. Kalau buat macam tu lagi teruk lah. So tapi kalau anak nak selamat, sebab tu dainullah. Hutang. Sebab tu Nabi kata kalau bapa kau ada hutang, kau tunaikan tak? Dia kata ya. Hutang Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Sebab tu hutang, kita bapa kita mati, sebab tu harta bahagi semua, tanya dulu hutang berapa. Tengok tu dia, ya kita tinggal 500,000 juta. Kira-kira hutang 300,000. 200,000. Bayar dulu. Bukan pi bagi semua harta pusaka dulu. Ni, kita pakat-pakat tolong bayar kat ayah tu. Dah. Min ba'di dainin. Selepas daripada hutang. Potong dulu hutang tu. Bagi. Kalau ayah dia mati, anak dia bayar. Kalau anak dia kesian kat ayah dia, bayar. Sebab itu, kelebihan anak soleh. Bukan anak nama soleh, anak yang soleh. Wa waladun salihun yad'u lahu. Anak yang soleh yang doa berada. Pak kita pun macam tu. Kalau kita kesian, dia mati, kita pergi bayar hutang lah. Kadang-kadang orang tanya kan. Boleh dia tanya macam tu. Tuan-tuan, kalau ayah saya ada hutang, si mati ada hutang, mari tuntut. Setengah orang, alhamdulillah di Perlis kita tak ada lah. Bapak dia mati, dia tak fikir yang tu dulu. Dia fikir tu nak pergi buat apa, nak upah orang ada apa semua ni.
Hak tu je bayar 2-3 ribu. Yang tu pertama, bukanlah agama suruh macam tu. Kedua, tak boleh menyelesaikan masalah dia hutang ni. Sebab tu tanyalah mak ayah kita kok ada hutang. Melainkan dia ni memang, ayah kita ni memang nak bayar hutang. Dia bukan jenis kaki tak bayar hutang. Dalam usaha dia nak bayar hutang, dia mati. Ataupun padahal niat dia memang nak bayar hutang. Dia tinggal harta. Anak dia tak pergi ambil harta tu untuk bayar hutang. Anak dia selesai dengan apa? Anak dia berdosa. Ayah dia tak berdosa. Kalau ayah dia memang kaki bayar hutang, bukan kaki lari hutang. Kedua, kalau ayah dia ada hutang, ataupun kita ada hutang, kita memang bayar hutang, tapi kita lupa lah. Kata kita hutang dengan kawan tu. Kawan tu pun tak sebut, kita tak bayar, bukan kerana sengaja. Tetap kita lupa. Kita mati. Mudah-mudahan Allah ampun. Kerana Allah mengampunkan orang yang antaranya ialah orang yang lupa. Mudah-mudahan Allah rahmati. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.